dalam masa yang sama, Fuad Zakarshi pun menyebut tentang kegagalan Raja Formula Rafizi. Pemimpin UMNO mengkritik kegagalan sistem pangkalan data utama yang disebabkan kelemahan dalam sistem kerja secara komunikasi. MKT UMNO Muhammad Fuad berkata, ia memberi gambaran kegagalan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Rafizi dikaitkan dengan Raja Formula gagal. Formula dia semua tak jadi. Padu itu Rafizi, Rafizi itu Padu. Padu dilihat gagal. Itu sebab PMX minta Rafizi perjelas isu Padu kepada Kabinet. Kerajaan Sarawak secara terbuka negatif pada Padu. Ia ibarat telanjangkan diri, kata seorang Menteri Sarawak. Padu gagal kerana sistem kerja gagal, komunikasi gagal dan imej Rafizi yang gagal. Apakah delivery sistem kebajikan rakyat akan terencat dan tambah kucak-kacir? Tulisnya dalam satu hantaran Facebook. Terdahulu Sarawak meminta beberapa perubahan yang dibuat berkait makluman peribadi diminta dalam sistem Padu. Menteri Pelancongan berkata pendapatan Padu ibarat menelanjangkan diri. Ini kerana katanya orang ramai perlu mendedahkan semua butiran termasuk bank akaun, hartanah dan pelaburan. Menurut Abdul Karim, keraguan berhubung maklumat peribadi dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet baru-baru ini. Baik. Sebelum saya jawab dulu yang Fuad Zakarshi ni dulu. Tuan-tuan, kalaulah Rafizi itu gagal, sebagai ahli majlis kerja tertinggi UMNO, Fuad pun gagal. Jadi kita nampak Fuad ni hanya mengambil sikap sebagai pom-pom girl dekat tepi jalan, sebagai tukang sorak. Kalau berjaya, dia claim dulu dialah champion. Tapi kalau gagal, dia orang pertama yang akan maki. Kalah pembangkang, tuan-tuan. Sekurangnya pembangkang ni memang kita tahu dia memang kaki maki. Tetapi kalau Fuad Zakarshi ni, kalau berjaya, dia akan claim dia dululah yang paling ke depan. Dia dulu yang paling bekerja, paling kuat. Tapi kalau gagal, dia orang pertama yang akan mendepuk tangan dan memastikan kita jatuh. Soalan kita, kalau komunikasi Rafizi gagal, apa yang Fuad Zakarshi buat? Adakah dia kecewa kerana sebagai MKT dia tidak letakkan jawatan tertinggi di dalam kerajaan? Adakah perlu beliau memegang jawatan tinggi dalam kerajaan, barulah beliau bekerja lebih keras? Tuan-tuan, saya tak ada jawatan tinggi dalam kerajaan. Hari-hari saya cerita pasal Padu. So, kenapa beliau tidak mahu mengambil tindakan yang sama? So, satu lagi, usaha untuk sabotaj kerajaan ini berada di dalam UMNO sendiri. Kalau saya menegur UMNO, pantas saya ditegur. Pantas saya ditegur, tuan-tuan, melalui saluran-saluran menteri timbalan menteri. Melalui saluran-saluran menteri besar dan ketua-ketua menteri. Menteri besar. Jawatan-jawatan tertinggi dalam parti. Tetapi orang seperti Fuad Zakarshi, Akmal Saleh, kenapa tak ada teguran? Kalau Hassan Karim yang dikatakan celupa, itu pantas tindakan dan juga laporan diberikan kepada beliau. Kenapa tidak ada tindakan seperti orang seperti Fuad Zakarshi? Kita kata begini, tuan-tuan, nak mengkritik silakan, dalam parti ada. Tapi bila anda bawa keluar berita, maka saya pun boleh kritik anda. Soalan saya, Fuad Zakarshi buat apa dalam komunikasi kerajaan? Yang saya nampak banyak buat kerja dalam komunikasi kerajaan, antara lainnya adalah Lokman Adam. Saya kena bagi kudos kepada Lokman Adam. Kami ada satu grup sama. Hari-hari dia akan hantar benda-benda yang sepatutnya. Dia buat live dia buat penerangan dia. Ada benda kami clash, tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya dia buat kerja dia. Fuad Zakarshi, sekali dia keluar kenyataan dia akan damage kerajaan. Tetapi selain daripada itu, dia tak pernah keluar kenyataan lain yang positif kepada kerajaan. Dia nak jadi apa? Dia jadi macam MCA, kan? Nak bagi negatif kepada kerajaan. Tak apa, Laiz dah bagi negatif kerajaan. Boleh, join pembangkang lah. Duduk dalam blok pembangkang, bagi negatif pada kerajaan. Dia kata tak ada komunikasi. Okay, fine. Bagilah komunikasi. Bagaimana UMNO nak kena angkat benda ni? Di mana UMNO boleh angkat cerita Stokin, tetapi UMNO tak boleh angkat cerita Padu. Kenapa? Cerita Stokin tu UMNO gagah dan pergi jaja seluruh negara Malaysia sampai nak boykot. Tetapi kenapa cerita Padu UMNO tak boleh angkat lebih tinggi daripada cerita Stokin? Sebab apa? Sebab tak ada benda nak ditunggang kat situ. Saya tak sebut UMNO per se, saya sebut Fuad Zakarshi. Jangan UMNO salah anggap saya tembak UMNO pula. Bukan UMNO, Fuad Zakarshi ni lah. Kenapa tak tunggang isu ini dengan lebih baik? Oh, sebab Rafizi buat is. Engkau duduk dalam kerajaan. Engkau lah kerajaan itu. Gagal Rafizi, gagal engkau. Itu je. Rafizi gagal. Kalau kau assume Rafizi gagal, maka engkau juga gagal. Tapi persoalannya gagal ke Rafizi?
Sekarang ini setakat 24, setakat semalam lah, 7 juta lebih telah mendaftar. Targetnya 10 juta. 70% daripada target telah mendaftar. Gagal ke? Hanya kerana Sarawak tak setuju. Itu pun saya tahu sebab dia, dan tak setuju tu pun last minute. Saya dah sebutkan tadi pasal apa orang kata Hajah Laila Taib tu kan. Dia adalah timbalan Menteri Ekonomi. Takkan dia sendiri tak boleh nak explain benda ni? So kegagalan ini bukan gagal tuan-tuan. Tak pernah gagal pun. Padu tidak gagal. Malah Padu sangat berjaya. Padu diwujudkan oleh 100% tenaga kerajaan. Bagi saya tak pernah dibuat sebelum ini. Even zaman My Sejahtera tu pun, dia orang sub pada company yang base dekat Singapore. Saya tahu even pada zaman UMNO memerintah pun, company-company yang buat IT ni semua company-company luar. Kan kita tahu visa luar negara pada zaman Zahid Hamidi, kita tahu company-company yang buat IT ni makan juta, puluh juta, semua disub kepada luar negara atau kepada company luar, third party. Tetapi Padu ni satu sistem yang komprehensif diwujudkan oleh pegawai kerajaan sendiri. Siapa yang gagal sebenarnya? Dan biasanya orang kata pegawai kerajaan ni lembab buat kerja kan? Padu setahun buat tuan-tuan. Tak sempurna, tetapi dia dapat buat benda basic yang sepatutnya dia buat. Tak tuan-tuan, at least formula Rafizi buat Padu ni berjaya. Apa formula Puan Azhar-Karshi bagi menyelesaikan masalah kemiskinan, bagi menyelesaikan masalah subsidi, bagi menyelesaikan masalah kebocoran dan ketirisan subsidi? Apa formula dia? Baik, dia kata formula Rafizi gagal. Formula apa yang kau bawa berjaya? Bukan kerja aku nak bawa formula. Dan apakah tujuan title MKT, Majlis Kerja Tertinggi UMNO? MKT ni tuan-tuan level tinggi. Orang Sarawak kata arung bulak. Tiap-tiap bulan meeting dengan timbalan Perdana Menteri. Apa dia punya kerja? Apa usaha dia? Sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri kita tengok bekerja macam Zahid Hamidi ni, nak memastikan kerajaan ini kekal. Tetapi ada beberapa nama ni yang cuba untuk nak damagekan kerajaan ini. Objektif dia apa? Saya risau tuan-tuan. Mereka berobjektif untuk, saya tak tuduh Puan Azhar-Karshi lah kan, untuk memastikan bahawa selepas ini kerajaan ini tidak berjaya. Nah, bayangkan lah. Okey, Rafizi kata itu dalam forum, dia kata selepas ini pengumuman selepas Padu ni dalam 2-3 bulan kerajaan akan umumkan mekanisme pemberian subsidi. Kenapa dia minta nombor akaun tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak? Kenapa Rafizi minta Padu minta nombor akaun? Tuan-tuan perasan tak? Dia kata selepas nanti pengumuman itu dibuat, berkemungkinan besar rakyat akan minta supaya dibuka balik Padu untuk daftar semula. Kenapa tutup 31 hari bulan Mac is? Yang itu untuk kemaskini yang pertama. Saya percaya lepas ni dia akan buka balik. Tapi dah terlambat, dan pada masa itu bukan terlambat, akan ambil masa. Maksudnya second stage tu akan ambil masa kepada yang baru nak register. Sebab itu yang pertama ni kena kemaskini. Supaya penyusunan, apa tuan-tuan? Ini hint. Saya tak kata betul, saya tak kata tidak. Tapi ini kemungkinan. Dan kalau saya salah, saya salah. Bahawa subsidi selepas ini berkemungkinan akan dimasukkan secara tunai dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan yang layak. Setiap bulan. Berkemungkinan, jangan kata don't quote me on this, tetapi kemungkinan minyak akan diapungkan ke RM3 berapa belas sen tu. Dia akan ikut harga pasaran, diesel dan sebagainya. Tetapi subsidi tersebut akan dimasukkan ke dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan secara personal. Macam mana dia nak masuk is? Berapa juta akaun? Jangan tanya macam mana. Kalau duit dah masuk nanti, tuan-tuan pandai-pandailah nak belanja untuk duit minyak tuan-tuan. Pada masa itu dekat sempadan kita cerita Golok tadi kan, banyak duit minyak hilang. Sebab dekat Golok minyak RM5 tuan-tuan, kalau tak salah saya lah. Kita baru RM3 lebih, RON 95. Dia 92 berapa berapa ringgit dah. Even dekat Brunei $1.50 untuk RON 97. $1 is about RM4.
Minyak kita RM2. Singapore minyak lebih kurang lah RM5 kalau tak silap saya. Kita minyak kita RM2 tuan-tuan. RM2 tak sampai. Yelah RM2 berapa sen, 5 sen. Tak gila dia orang nak pergi isi minyak kita. Nah, bila kita terpaksa naik, bila kita dan bila sempadan ini minyak kita murah, apa dia buat? Diesel kita murah, dia akan beli minyak kita, so kebocoran subsidi. So lepas ni bila kita buang subsidi, dia orang belilah minyak kita banyak mana sekalipun, walaupun masih murah, tetapi dia bayar subsidi. Now subsidi ni macam mana tuan-tuan? Macam mana subsidi ni sebenarnya? Saya cerita, subsidi ni kerajaan bayar cash kepada 5 syarikat minyak. Petronas, Shell, ada 2-3 lagi. Cash setiap bulan. Okey, dia akan keluarkan minyak, bil dia tu berapa bilion, dia akan hantar kepada kerajaan dan kerajaan kena bayar syarikat minyak ni bilion. So daripada kerajaan bayar syarikat minyak ni bilion, di mana kebanyakannya pergi kepada orang kaya, kereta-kereta besar, kereta daripada luar negara. Baik duit itu daripada bayar bilion setiap bulan kepada syarikat-syarikat ini, dia masukkan ke dalam akaun-akaun mereka yang layak. Ni contoh. Saya tak kata ya. Saya tak kata itu mekanisme dia. Tapi contoh kemungkinan. Kalau tidak pun ada mekanisme lain. Itu contoh. Mungkin cara itu, mungkin cara lain. Saya bagi hint. Mungkin ada cara lain. Jangan salahkan saya kalau bukan cara itu. Tetapi poinnya adalah, menurut Rafizi, lebih baik kita bagi duit itu kepada individu daripada kita bagi kepada syarikat. Syarikat tak kisah duit bocor, minyak tu bocor. Baik kita kompensatekan minyak golongan-golongan ini, golongan B80 lagi, B80 ini, kita bayar mereka duit minyak, kita bagi mereka tiap bulan, so that mereka boleh isi minyak. Ataupun guna kad, kita tak tahu. Mekanisme ni nanti akan diumum tidak lama lagi. So tuan-tuan, tengoklah sendiri. So if this works tuan-tuan, kalau benda ini berkesan, benda ini berjaya, tiba-tiba kita berjaya wujudkan apa semua, yang dapat nama Rafizi juga, kan? Tapi of course akan ada orang tak puas hati, normal lah, itu kita tak nafikan lah. Tapi sekurang-kurangnya kita berjaya mengurangkan ketirisan, kita berjaya mengurangkan apa orang kata orang yang tidak layak untuk isi minyak yang tidak sepatutnya. Tuan, saya dah kenal tuan-tuan, kereta dia Velfire, Alphard, tangki besar-besar, Honda Accord ni baru saya tahu, sekali isi RM150, RM180 sekali isi. Belum kita cerita 4-wheel drive yang besar-besar tangki tu kan. Tapi yang miliki kereta ni orang miskin ke? Golongan T20. Mereka yang golongan miskin yang duk sokong naik motor kapcai je, isi minyak pun RM10 tak sampai. Kan? Tapi mereka yang tak suka dengan usaha untuk kita cuba hilangkan bocor. Tuan-tuan, kalau bocor kepada atau ketirisan kepada subsidi ini kita boleh kurangkan kepada itu, duit tu pergi ke mana? Duit tu akan pergi kepada kita balik. Dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk infrastruktur, dalam bentuk bantuan. Itu adalah lebih baik. Kan? Tapi, yalah. Sebab itu saya kata, time will tell. Don't worry. Habis.